Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan karya seni sezaman. Bagaimana kita nak kaitkan seni sezaman itu dengan melalui penyelidikan. Okey, saya akan sambung pembentangan tadi Atikah dan Nurin sudah bentang. So yang last sekali saya akan membentangkan tentang dua artwork yang saya pilih, iaitu yang pertama Alisa Monks yang dilahirkan pada tahun 1977 di New Jersey setelah lulus dari Immaculate Heart Academy pada tahun 1995. Monks melanjutkan pelajaran ke The New School di New York dan Montclair State University sebelum memperoleh gelar BA di Boston College pada tahun 1999. Setelah mendapat ijazah, Mons melanjutkan pelajaran ke lukisan di Lorenzo di Medici di Florence, Itali dan kemudian kembali ke Amerika Syarikat untuk memperoleh MFA dari New York Academy of Art di Graduate School of Figurative Art pada tahun 2001. So, selepas itu Alisa ni memulakan lukisan pertama, dia memulakan lukisannya sewaktu dia kecil lagi. Masa waktu dia kecil dia sudah pandai untuk melukis menggunakan lukisan minyak. Boleh cat minyak lah. Lepas tu dia melengkapkan seorang okay, ni tak next. Okay, ni sedikit latar belakang Alisa. Okay. Okay, ni salah satu karya Alisa yang bertajuk Oil and Water pada tahun 2005 hingga 2015. Alisa ni dia lebih menekankan tentang realism. Dia punya painting lebih menekankan tentang realism. Dia banyak melukis tentang potret figura wanita dengan lebih terperinci. Okey, ini salah satu contoh karya yang saya pilih dalam lukisan yang bersifat recycle dan rimbun. Banyak lagi dia punya karya tapi lebih kurang je dia punya teknik. Dia punya karya ni bertujuan untuk menyatakan pengalaman paling mendasar sebagai manusia, termasuklah dalam karya ni dikaitkan dengan cinta, kehilangan dan pencarian diri. Dia terutamanya dia ni suka memberi perhatian kepada sosok-sosok manusia macam muka, bentuk badan, macam tu lah. So, dalam dia punya lukisan ni dia menggambarkan tentang diri dia, kenalan dia dan orang yang ada di sekeliling dia. So, dia punya komposisi ni berskala besar yang kelihatan ekspresif naturalistik, iaitu kita nampak dia punya karya, nampak corak air, nampak natural dia punya ni lukisan. Lepas tu dia punya medium praktik tidak bersifat keperitan, dia melukis untuk berhubung dengan dunia dan orang lain. So cara dia melukis ni dia nak bagi ekspresi tentang apa yang dia rasa, orang lain rasa. So tentang dia punya lukisan kita dapat rasa kesedihan, kegembiraan dan sebagainya. So dia pernah menyatakan, dia pernah berkata tujuan dia untuk melukis ni adalah untuk memindahkan keagrapan dan kerentahan pengalaman manusia ke dalam cat untuk dihubungkan oleh orang lain. Lukisan adalah objek yang anda mesti berada di ruangan yang sama untuk merasakan tenaga di permukaannya. Dia pernah katakan. Lepas tu dia juga suka menghasilkan permukaan yang dicat seperti fosil, merakam setiap gerak isyarat dan keputusan. So, melalui karya Alisa ni, kita boleh kaitkan dengan seni
boleh dikaitkan dengan penyelidikan. So kita dapat lihat di sini Alisa sebelum dia membuat karya, dia menyelidik terlebih dahulu apa yang dia hendak hasilkan. Contohnya seperti potret yang kita lihat kat sini. So mesti dia kaji potret ni dia nak hasilkan bagaimana, dia punya teknik, dia punya unsur-unsur seni yang dia hendak masukkan dalam ini untuk mencapai tujuan sebenar yang ingin dia sampaikan. Okey, seterusnya saya pilih karya kedua yang saya pilih ialah Shiharu Shiota. So Shiharu Shiota ni saya akan cerita sedikit latar belakang Shiota ni. Ia dilahirkan di Osaka. Ibu bapanya menjalankan perniagaan pembuatan kotak ikan, menghasilkan 1000 kotak kayu sehari. Dia mahu menjadi artis sejak dia berusia 12 tahun. Walaupun ibu bapanya tidak secara langsung menyokong hasratnya untuk menjadi seniman dan bimbang tentangnya, dia dapat belajar seni secara normal walaupun dia tak dapat sokongan daripada keluarga dia. So selepas tu dia belajar di Kyoto Seika University di Kyoto dari tahun 1992 hingga 1996, adalah pelajar pertukangan di Canberra School of Art, Australian National University pada tahun 1993 hingga dengan belajar di Hochschule dari tahun 1997 hingga 1995 dan di University des Coste Berlin dari tahun 1999 hingga 2003. So, ini sedikit latar belakang tentang Shiharu Shiota. So, salah satu artwork yang saya pilih ialah Uncertain Journey, iaitu dekat sini karya Shiharu ni dia lebih kepada benang, dia lebih kepada bahan-bahan kita semula. Contohnya banyak saya lihat dia punya artwork ni, contohnya dia ada guna benang, dia guna kasut-kasut terpakai, perahu. So, karya Shiota ni menghubungkan berbagai aspek persembahan seni ukiran dan pemasangan. Dia juga terkenal dengan jalinan atau selang seluasnya yang luas. Dia menghubungkan rangkaian abstrak dengan objek sehari-hari konkret seperti kunci, bingkai, tingkap, gaun, kasut, kapal dan beg pakaian seperti yang saya jelaskan tadi. So, karya awalnya adalah karya persembahan yang kebanyakannya dirakam dalam foto dan video, di mana misalnya dia menggunakan lumpur sementara kemudian pemasangan berskala besar menyatukan objek peribadi seperti kasut tadi yang dibawa kepada orang lain. Bahan warna membawa makna tertentu dalam karya seninya, di mana darah haid digunakan sebagai bahan seni dan benang merah menandakan hubungan sesama manusia. So dalam karya Shiota ni dia lebih kepada benang merah. Kita lihat dia punya karya lebih kurang sama je semuanya. So Shiota ni mengakui pengaruh gurunya Marina Abramovic selama tahun-tahun dia belajar tu. Dia merujuk kepada karya dia punya cikgu lah lebih kurang sebagai sumber inspirasi bagi beberapa karya pemasangannya kemudian. So, karya Shiharu ni kita boleh kaitkan dengan karya seni yang dihasilkan ni boleh dikaitkan dengan penyelidikan kerana dia mengkaji terlebih dahulu untuk dihasilkan. Contohnya, dia kaji berapa banyak benang dia nak gunakan, apa yang maksud yang hendak dia sampaikan. Contohnya, macam tadi dia gunakan benang merah untuk dia sampaikan maksud melambangkan darah haid wanita dan sebagainya. So, dia punya artwork tu dia ada maksud dan value-nya tersendiri. So, sebelum dia menghasilkan artwork-nya
artwork itu. So dia menghasilkan menyelidik terlebih dahulu apa yang hendak dia hasilkan. Okay. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.